Okey, dalam keadaan beginilah YB, dan PRN berlaku ni adalah di sebuah negeri yang UMNO paling kuat di dunia YB. Orang semua gitu kan. Dan betapa confidentnya, tak perlukan PAS dah sebut awal-awal lah kan. Dah macam-macam lah nak disebut PAS ni sebagai apa. Itulah kata UMNO pula sebut pada PAS pula kata pada UMNO ni itik patah kaki lah, dah bergelut antara mereka. Okey, persoalannya mereka tu dah nampak memang pertikaian, pergelutan, walaupun dalam satu negeri, satu pentadbiran negara, mereka berlawan atas satu sama lain. Nah, masa ini sepatutnya PH boleh mengambil advantage untuk menang. Berbalik pada sini pula, tiba-tiba pula keluar satu keputusan Majlis Presiden di mana PKR akan bertanding menggunakan logo dia sendiri, dan manakala Amanah dan DAP kekal menggunakan logo Pakatan Harapan. Adakah Wabi tak rasakan perkara ini ialah sepatutnya menjadi advantage untuk berlawan dalam satu logo, tiba-tiba jadi keadaan begini? Adakah PH sekarang ni tengah berlaku kemelut, perpecahan? Itu rakyat nak tahu sekarang ni. Baik. Dia masalah logo ni adalah isu sebenarnya yang agak lama, ya. Bila kita menang PRU 14, memang kita pakai logo PKR. Oleh kerana pada ketika itu logo PH tak didaftarkan lagi. Betul. Ya, PH tu sendiri pun bukan lagi satu gabungan yang resmi, ataupun dah resmi sekalipun, tapi dia punya logo belum lagi didaftar dan diluluskan oleh SPR. Maka tak boleh guna dalam PRU. Tu sebabnya maka akhirnya kita semua setuju, marilah kita gunakan logo PKR kerana ianya parti yang tertua di kalangan kita. Nak pakai DAP lebih tua. Tapi nak pakai DAP punya tahu je lah. Faham je lah. Maka ianya akan diserang orang Melayu lah, apa lah, biasalah. Orang yang tak ada modal ni, itu je lah yang dia bawa. Tapi bila dah menang dengan logo PKR ni, ada di golongan khususnya yang dalam PKR, diorang kata bahawa mereka menang atas sebab logo itu dikenali rakyat. Itu alasan dia. Tapi kita kata tidak. Rakyat bukan tengok logo sangat, tetapi rakyat tengok isu, dan kesatuan dan sebagainya. Maka bila tiba PRN Melaka, permohonan yang sama telah dikemukakan di Majlis Presiden. Tapi kita dengan hujah kita, maka akhirnya pihak PKR mereka mengalah. Mereka kata okeylah, oleh kerana DAP dengan Amanah kata nak guna logo PH, maka PKR pun kata walaupun kami rasa memang logo kami inilah yang paling laris, dan terbukti dalam PRU 14, tapi atas permintaan Amanah dengan DAP kami mengalah, maka kami guna PH untuk PRN Melaka. Tetapi kita tahulah apa yang berlaku di PRN Melaka. PKR satu kursi pun tak menang. Maka akhirnya bila datang PRN Sarawak, semua pakai logo masing-masing. Di situ pun kalah juga. Tapi dia kata ni Sarawak lain. Berbeza, inilah itulah apalah dan sebagainya. So bila nak hadapi Johor, timbul balik isu ni. Maka kita kata okeylah, kita bincang dengan DAP dalam Majlis Presiden, kita kata beginilah, hari itu PKR dah mengalah, pasal dia dekat Melaka pun dia nak guna logo dia, tapi kita kata pakai logo PH, dan dia orang mengalah, dia orang guna logo PH. So kali ini tak apalah, kita pula mengalah. Dia nak gunakan logo PKR, kita benarkan. Bagi kita tak ada masalah. Yang penting jangan kita bertembung. Jangan kita bertembung, jangan kita bertanding kursi yang sama. So itulah sebabnya akhirnya kita setuju. Dan ianya baguslah, boleh kita tunjuk kalau betul lah dalam PRN Johor ni tiba-tiba dengan menggunakan logo PKR, maka PKR menang banyak kerusi. Dan terbuktilah bahawa mungkin orang kampung dia tak kisah tu, dia tengok logo je, dan dia pangkah logo yang dia rasa dia selesa dan dia kenali dan sebagainya. Walaupun kita tengok Perikatan Nasional pun logo baru, kita tengok GPS pun logo baru, tapi ini semua hujah-hujah lah. Tapi hujah, akhirnya nak bukti secara praktikal. Betul. So PRN Johor memberikan kita peluang untuk membuktikan secara praktikal teori masing-masing. Bagi kita, bagi Amanah dengan DAP, kita kata logo Pakatan Harapan tak ada masalah. Rakyat pun boleh sokong, di Melaka dengan menggunakan ini, walaupun kita kalah, tetapi menang yang menang juga, walaupun dengan logo PH. Bukanlah kita totally wipe out, kan. Dan bagi PKR, dia kata dia tak setuju. Dia kata logo dia
akan mendapatkan undi yang lebih. So okeylah, kita test dan kita tengok. Kalau kita tengok bahawa di Johor keputusannya adalah mengikut teori yang tertentu, untuk PRU 15 kita boleh laksanakan lah. Kalau betul lah yang logo PKR ni akan mendatangkan undi yang lebih, maka PRU 15 kita semualah pakai logo PKR. Tapi kalau sebaliknya, maka insya-Allah harapnya semua orang setujulah pakai logo Pakatan Harapan. Kan? So ni menjadi Johor ni jadi sebagai medan untuk menguji teori-teori yang sekarang ni orang ada yang tak puas hati lah, dia rasa kesal lah, apalah tu. Okey, ni time dia nak test, tengok sejauh mana. Hari tu PKR mengalah, kali ni Amanah dengan DAP pula, kita pula mengalah. Kita benarkan PKR tu, tapi tak bererti kita berpecah. Okey, itu paling penting. Kerana kita masih lagi duduk bersama, kita bincang, kursi kita agih bersama. Akhirnya 20 pada PKR, 20 pada Amanah, 16 pada DAP. Dan dengan 20-16 ini terpulang pada parti-parti yang lain yang nak masuk bertanding sekali untuk runding. Kalau ada kursi yang dia minat ada di bawah PKR, maka dia akan runding dengan PKR. Kalau ada kursi yang dia minat ada di bawah Amanah, maka parti katakan Muda ke, Pejuang ke, Warisan ke, dia datang, dia runding lah dengan Amanah. Sambil kita beri kursi kita pada dia, kita dapat sokongan dia di kursi-kursi kita yang lain. Yang kursi yang dia bertanding, kita sokong dia. Ini macam cara yang Tok Guru almarhum Tok Guru Ni Aziz dulu buat lah dengan Ibrahim Ali. Ingat tak yang tahun pilihan raya 1990 ke, bila Kelantan kita ambil alih, kan dia berikan Ibrahim Ali satu kursi. Orang PAS semua sokong Ibrahim Ali menang parlimen itu. Tapi penyokong-penyokong Ibrahim Ali sokong semua calon-calon PAS di seluruh negeri Melaka, di seluruh negeri Kelantan. Dan kita menang. So ini teori. Lepas tu Ibrahim Ali keluar, tak apalah, dia tak mahu bersama dengan PAS. Dia capai dia punya matlamat, kita capai matlamat kita. So mungkin dalam keadaan-keadaan yang sebegitu tu kita boleh pertimbangkan strategi-strategi yang sebegitu. Keywordnya adalah strategi. Yang saya nampak ini adalah satu kaedah strategi yang penting untuk menang. Yang keduanya, tidak berlaku pertindihan atau pertikaian daripada jumlah kerusi yang bertembung berbanding dengan PNBN, walaupun sebagai satu pentadbir negara, tapi mereka berlawan antara satu sama lain bagi kerusi-kerusi yang ada dalam di Melaka, terbukti begitu. Jadi itu perbezaan. Untuk saja saya ulang balik pada penonton, pasal apa ni YB? Seolah-olahnya juga saya kena bagi tahu, kena maklumkan juga, ialah keputusan petang itu keluar, malam dah kena balun. Dan ramai yang balun pula adalah di kalangan pendukung dan penyokong bagi Pakatan Harapan tu sendiri, kan. Jadi macam mana YB? Seolah macam bila keputusan tu tak bersedia pula untuk ahli-ahli ataupun pendukung untuk menerima keputusan ni. Itulah yang saya komen hari itu semasa saya berceramah di Pandan, kan. Saya kata kita kena ada disiplin sikitlah. Sebelum kita balon, dapatlah penjelasan dulu, kan. Kita dah bagi tanggungjawab kepada pimpinan untuk menentukan pendekatan, dasar, strategi dan sebagainya. Ni bila kita umumnya tak sempat, kita kata apa-apa dah kita kena serang. Awak tak tahu latar belakang dia. Sabarlah, masa nak membalon, kalau seronok sangat nak balon pimpinan, ada, tapi make sure you get your facts right first, kan. Dapatkan penjelasan dulu kenapa buat begini. Apalah kamu tak mau takkan kita nak saja-saja, mesti kita bincang dulu, kita bahas dulu, dan kita dipahamkan oleh pimpinan PKR. Memang desakan daripada grassroots adalah terlalu kuat untuk nak gunakan logo PKR. Lalu kita respect lah, tak apalah. Bagi kita rasa logo ni is not that important. Yang penting adalah message yang kita bawa. Dan message yang kita bawa dengan logonya PH tu ialah kita ni bersatu, kita ada common agenda dan sebagainya. Tapi bagi dia kata logo tu sendiri ada nilainya, okeylah, tak apalah. So terpulang. Kita pun tak nak berbalah atas sebab logo. Remeh sangatlah atas sebab logo kita nak berbalah. So tak apa. Kita let everyone try their theory. Kerana sekarang ni memang kita perlu sangat untuk nak tentukan BN kalah di Johor. Betul. Supaya PRU itu akan ditunda. Supaya kluster mahkamah ni
tak datang kembali berkuasa. Ya, dahlah negara kita dah teruk di pandangan antarabangsa. Naik balik kluster mahkamah lagi teruk lah. So kita nak selamatkan negara kita daripada golongan kluster mahkamah ini, Najib dengan Zahid dan sebagainya yang telah membudayakan rasuah sampai menjadikan negara kita ni dilihat, dipandang serong oleh dunia. Maka usaha kita untuk nak memenangkan PH di negeri Johor adalah amat sangat penting.